Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai semua, apa khabar? Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Hasya. Jom ikut cikgu. Cikgu akan beritahu apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar tema 4. Masih lagi dalam tema 4 iaitu keselamatan. Unit 10, pastikan selamat. Tapi sebelum tu kita akan lihat dulu standard pembelajaran pada hari ini, iaitu 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran 5.1.4 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Jadi inilah yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu kata sendi nama. Apa itu kata sendi nama? Okey, kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama. Perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama. Sebelum ni kamu dah belajar kan kata nama tu apa, frasa nama tu apa. Kalau yang dah lupa tak apa, lepas ni kita akan ingat semula. Okey, kamu juga boleh rujuk buku teks muka surat 63. Jom, apa lagi? Okey, untuk hari ini kamu akan belajar 4 kata sendi nama. Yang pertama, kepada. Okey, kepada. Yang kedua, dari. Yang ketiga, di. Dan yang keempat, ke. Cikgu ulang semula kata sendi nama yang akan kita belajar pada hari ini ada 4. Yang pertama, kepada. Yang kedua, dari. Yang ketiga, di. Dan yang terakhir ialah ke. Kita akan lihat satu persatu. Okey, cikgu akan terangkan penggunaan sendi nama. Bila awak nak gunakan kepada, dari, ke dan di. Okey, kita lihat yang pertama sekali ialah kepada. Kepada menyatakan menyatakan apa? Kepada menyatakan sasaran. Contohnya kita hendak berikan sesuatu barang kepada okey, contoh ayat cikgu. Cikgu Hasya ingin memberikan buku kepada Amir. Maknanya kita menyatakan sasaran kita tu siapa. Siapa tu bermaksud kata nama. Seperti yang cikgu terangkan awal tadi, maksud kata sendi nama, kata yang wujud di hadapan kata nama. Okey, kepada Amir, kepada Siti. Nampak? Kemudian kita lihat pula dari. Dari menunjukkan tempat, arah dan masa. Dari rumahnya. Dari pukul 8 malam. Dari sana. Dari situ. Nampak tak? Dah penggunaan dari untuk tempat, arah dan masa. Okey, kemudian kita pergi kepada di. Di menunjukkan tempat. Ayah meletakkan kereta di tempat letak kereta. Di menunjukkan tempat. Okey, tempat juga merupakan kata nama. Okey, kemudian yang terakhir sekali ialah ke. Ke menunjukkan tempat yang ingin dituju. Ke rumahnya, ke Kuala Lumpur, ke kedai, ke sekolah. Nampak tak penggunaan kata sendi nama? Jadi kamu kena lihatlah ayat yang kamu nak bina tu perlu menggunakan kata sendi nama yang mana. Kalau tempat, yang mana satu. Kalau sasaran, gunakan yang mana. Kalau tempat yang dituju, kita kena gunakan yang mana. Okey, nampak? Lepas tu, kamu juga telah mengetahui kata sendi nama akan terletak, akan berada di hadapan kata nama. Kata nama, contohnya ialah tempat. Tempat, orang. Okey, kemudian frasa nama. Frasa nama ni dia mempunyai 2 kata nama. Contohnya, kereta api. Rumah, kedai. Nampak tak? Perbezaan antara kata nama dan juga frasa nama. Okey, selepas ni kita akan lihat lagi contoh-contoh yang lain. Kerana selepas ni kamu akan
membina ayat dan melengkapkan teks. Jadi kamu akan semakin faham tentang cara kita hendak menggunakan kata sendi nama di dalam ayat. Okey, seterusnya kita akan kamu semua boleh rujuk buku teks kamu muka surat 63. Ada gambar apa tu? Kapal terbang. Sebab tajuk kita pada hari ini ialah naik kapal terbang. Kita akan baca teks. Teks yang berkaitan tentang naik kapal terbang. Jom baca dengan cikgu. Aina dan keluarganya hendak pergi ke Kuala Terengganu. Mereka mahu menziarahi datuk dan nenek di sana. Ibu Aina memberikan beg pakaian kepada ayahnya. Beg itu dimasukkan ke dalam but kereta. Beg itu juga dikunci dan diletakkan nama. Tujuannya supaya tidak hilang. Selepas bersiap, mereka pun bertolak dari rumah ke lapangan terbang. Ini ialah cerita Aina dan keluarganya hendak pulang ke Kuala Terengganu. Dan apa yang dilakukan oleh keluarga ini sebelum bertolak ke lapangan terbang. Sekarang kita akan lihat pula situasi di lapangan terbang. Untuk situasi di lapangan terbang ini, kita akan membina ayat. Cikgu lupa. Awak lihat. Kita lihat semula. Perkataan yang berwarna kuning. Itu merupakan kata sendi nama. Ke, di, kepada dan dari. Seterusnya kita akan membina ayat. Membina ayat berdasarkan situasi di lapangan terbang dan berdasarkan kata sendi nama yang diberi dan juga gambar yang diberi. Gambar yang pertama itu Aina dan keluarganya lah. Aina, adik kembarnya, ibu dan ayahnya. Kata sendi nama yang diberi ialah di. Sekarang kita akan bina ayat dengan menggunakan kata sendi nama dengan betul. Boleh tak bina ayat? Ayat yang pertama. Aina dan keluarganya menunggu di balai berlepas. Ada perkataan di kan sebab kita perlu menggunakan kata sendi nama yang diberi. Cikgu ulang semula. Aina dan keluarganya menunggu di balai berlepas. Kemudian gambar yang seterusnya. Gambar yang kedua. Yang ni pula. Ada dalam gambar tu, ada waktu dibuka, pemberitahuan waktu perlepasan dan pintu perlepasan. Kata sendi nama yang diberi ialah dari. Dari siapa yang pernah naik kapal terbang, dia mesti pernah lihat kan? Ayatnya ialah penerbangan dari Kuala Terengganu akan berlepas pada pukul 9.10 pagi. Cikgu ulang. Penerbangan dari Kuala Terengganu akan berlepas pada pukul 9.10 pagi. Seterusnya. Gambar yang ketiga. Yang ni. Tengah buat apa ni? Kata sendi nama yang diberi ialah kepada. Kita lihat ayatnya. Ayah Aina menyerahkan pas masuk kepada pegawai keselamatan. Nampak tu ayat yang beri. Ayah Aina menyerahkan pas masuk kepada pegawai keselamatan. Dan gambar yang terakhir. Dia dah masuk dah dalam kapal terbang. Kata sendi nama yang diberi. Ke. Kita lihat ayat yang cikgu bina ni ya. Aina dan keluarganya masuk ke dalam kapal terbang dengan gembiranya. Happy muka dia kan, nampak tengah senyum. Cikgu ulang ayatnya. Aina dan keluarganya masuk ke dalam kapal terbang dengan gembiranya. Nampak tak? Seterusnya apa yang kita nak buat?
kita akan buat latihan. Buat latihan bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi. Okey, awak boleh rujuk buku aktiviti muka surat 67. Awak nampak gambar apa yang cikgu letakkan sebagai latar belakang? Kereta kabel. Apa kaitan? Apa kaitan dengan bina ayat dengan gambar yang cikgu letakkan? Kita lihat. Gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama, awak diberi gambar dan juga kata sendi nama. Okey, kata sendi nama yang diberi ialah di. Dan terdapat perkataan lain yang diberikan kepada kamu. Okey. Perkataannya ialah beratur dan kaunter. Sekarang kita akan bina ayat berdasarkan kata sendi nama dan perkataan yang diberi. Pengunjung sedang beratur di kaunter tiket. Tu pengunjung. Pengunjung sedang beratur di kaunter tiket. Okey, kalau awak lihat kata sendi namanya ialah di. Di. Kata sendi nama hadir di hadapan kata nama atau frasa nama. Yang ini kata namanya ialah counter. Yang cikgu letakkan, yang cikgu tulis perkataan berwarna merah tu merujuk kepada perkataan yang diberi. Beratur dan juga counter awak kena gunakan ketiga-tiga perkataan kata sendi nama dan perkataan yang diberi. Ada dua perkataan, beratur dan counter. Maka terbentuklah ayat pengunjung sedang beratur di kaunter tiket. Cikgu bilang semula kaunter merupakan kata nama. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Nampak tak? Gambar cikgu tu kereta kabel sama dengan gambar yang diberi. Berkaitan kan? Okey, gambar yang kedua kita lihat kata sendi nama yang diberi ialah kepada. Kepada. Yang ni diberi dengan kita apa? Memberi arahan. Okey, kemudian yang kedua ialah penumpang. Penumpang ni kata nama. Okey, kita akan bina ayat berdasarkan kata sendi nama kepada dan juga perkataan yang diberi. Pengawal keselamatan memberikan arahan kepada penumpang. Okey, cikgu ulang. Pengawal keselamatan memberikan arahan kepada penumpang. Itulah ayat yang kita boleh bina daripada kata sendi nama dan perkataan yang diberi. Okey, kemudian yang gambar yang ketiga. Kita lihat gambar ketiga. Dah naik pun. Okey, kata sendi nama yang diberi ialah ke. Manakala perkataan yang diberi ialah kereta kabel dan bergerak. Okey, atas gunung. Ada 3 perkataan yang diberi. Kereta kabel, bergerak dan atas gunung. Kita kena gabungkan kesemuanya untuk membentuk ayat. Okay, ayatnya, kereta kabel sedang bergerak ke atas gunung. Ke atas gunung maksudnya tengah naik ke atas. Okey, ulang. Kereta kabel sedang bergerak ke atas gunung. Okey, kemudian gambar yang terakhir. Ini pula. Dah naik. Okey, kata sendi nama yang diberi ialah dari. Manakala perkataan yang diberi ialah penumpang keluar kereta kabel. Penumpang keluar kereta kabel merupakan perkataan yang diberi. Manakala kata sendi nama yang diberi ialah dari. Jadi kamu perlu bina ayat berdasarkan keempat-empat perkataan yang diberi. Boleh tak? Okey, mestilah boleh kan? Okey, ayatnya ialah para penumpang sedang keluar dari kereta kabel. Lengkaplah sudah 4 ayat yang telah kita bina berdasarkan gambar dan juga perkataan. Okey, kita lihat yang ni yang ayat yang terakhir dari. Dari merupakan kata sendi nama. Kereta kabel ini merupakan kata nama kereta. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada muka surat 68, aktiviti 4B. Lengkapkan ayat dengan kata sendi nama yang sesuai. Tadi kita bina ayat.
Sekarang ni kita nak lengkapkan pula ayat dengan kata seni nama yang diberi. Okey, kata seni nama yang kita belajar pada hari ini ada 4. Awak perlu pilihlah. Dari, kepada, ke atau di. Kita lihat petikan yang diberi. Aiza dan keluarganya hendak pergi stesen kereta api Alor Setar. Mereka bertolak rumah pada pukul 8 pagi. Seperti yang cikgu cakap, awak diberi kepada, dari, ke dan di. Jadi kita kena pilih antara empat tu mana satu kata seni nama yang sesuai diletakkan dalam ayat di atas. Okay, yang pertama kita lihat, Aiza dan keluarganya hendak pergi ke stesen kereta api Alor Setar. Jadi jawapannya ke. Okey, kemudian mereka bertolak. Kalau bertolak, bermula. Dari rumah pada pukul 8 pagi. Okey, Aiza dan keluarganya hendak pergi ke stesen kereta api Alor Setar. Mereka bertolak dari rumah pada pukul 8 pagi. Kita lihat sambungannya. Okey, sekarang kita akan melengkapkan ayat di atas dengan kata sendi nama yang sesuai. Okey, kita lihat kata sendi nama yang diberi. Kepada, dari, di dan ke. Pada pukul 8.30 pagi, mereka tiba di stesen kereta api Alor Setar. Mereka sekeluarga hendak pergi. Apa jawapan dia? Hendak pergi? Ke Kuala Lumpur. Ayah meletakkan keretanya. Letak kereta? Di tempat letak kereta berbayar. Okey, cikgu ulang semula. Pada pukul 8.30 pagi, mereka tiba di stesen kereta api Alor Setar. Mereka sekeluarga hendak pergi ke Kuala Lumpur. Ayah meletakkan keretanya di tempat letak kereta berbayar. Okey, seterusnya. Aiza dan keluarganya menaiki kereta api elektrik atau ETS. Selepas menunjukkan tiket, petugas kereta api, mereka pun dibenarkan masuk ke dalam ETS. Aiza berasa seronok menaiki kereta api ini. Okey, kita lihat mana satu jawapannya. Aiza dan keluarganya menaiki kereta api elektrik atau ETS. Selepas menunjukkan tiket kepada petugas kereta api, mereka pun dibenarkan masuk ke dalam ETS. Aiza berasa seronok menaiki kereta api ini. Okey, seterusnya kita lihat lagi sambungan. Dalam perjalanan, petugas ETS mengedarkan risalah tentang keselamatan. Risalah ini diedarkan para penumpang. Akhirnya mereka tiba di Kuala Lumpur dengan selamatnya. Okey, mana satu jawapan yang sesuai? Risalah itu diedarkan. Kalau diedarkan kita beri kepada para penumpang. Risalah itu diedarkan kepada para penumpang. Okey. Akhirnya mereka tiba di Kuala Lumpur dengan selamatnya. Kamu dah pun mengetahui 4 kata seni nama yang kita belajar pada hari ini, iaitu dari, kepada, ke dan juga di. Kamu juga telah membina ayat menggunakan kata seni nama dan juga perkataan yang diberi. Selepas tu kita dah lengkapkan ayat dengan kata sendi nama yang sesuai. Okey, maka lengkaplah sudah pelajaran kita pada hari ini. Mula sekali cikgu nak ucapkan terima kasih kepada peneman cikgu si comel ni. Rajin teman cikgu daripada mula sampai habis. Okey, cikgu harap awak akan lebih memahami apakah yang dimasukkan dengan kata sendi nama, cara membina ayat menggunakan kata sendi nama ya, dan latihan yang terakhir sekali kita buat
melengkapkan teks dengan menggunakan kata sendi nama yang sesuai. Cikgu harap video cikgu ni akan bantu awak dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kamu semua. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Hasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.